iaitu kita ada project BIM, kemudian kita ada pusat BIM dan juga dokumen BIM. So project BIM ni dia ada dua, dia ada project BIM dan juga project BIM khusus bagi sesebuah projek. So apa yang kita simpan untuk project BIM adalah untuk lebih kepada archive, di mana apabila projek ni dah ditutup, dah selesai, so segala model dan juga file kita akan masukkan ke dalam projek BIM. Kemudian ada lagi satu projek BIM spesifik untuk khusus untuk sesebuah projek. So kabinet tersebut kita akan gunakan sebagai platform perkongsian bagi keseluruhan pasukan projek. So setiap disiplin boleh akses model disiplin lain yang telah dimasuk bagi file-file yang telah dimasukkan ke dalam kabinet projek tersebut. Okey, kemudian kita ada pusat BIM. So pusat BIM ni juga ada dua. Kita ada pusat BIM untuk template, di mana di dalam template kabinet template tersebut kita akan masukkan project template dan juga family template mengikut family kategori. Kemudian kita ada pusat BIM untuk komponen. So dia akan bahagikan kepada dua. Satu, komponen civil 3D yang akan digunakan untuk disiplin civil, dan satu lagi kita akan ada kabinet Revit di mana dia akan menyimpan komponen Revit bagi disiplin arkitek, struktur, mekanikal dan juga elektrik. Okey, dan terakhir kita akan ada satu lagi kabinet iaitu dokumen BIM. Di mana dokumen dia ada menyimpan dokumen rujukan BIM yang telah dibangunkan. Sebagai contoh, kita ada garis panduan BIM JKR, kita ada piawaian BIM JKR, manual proses kerja BIM JKR, dan ada beberapa lagi dokumen yang telah dibangunkan dan telah diedarkan ada dimasukkan di dalam kabinet dokumen BIM. Okay, so ini apabila kita log in e-com, so ini adalah interface yang kita akan nampak. Okay, so dia akan ada dua, document trace dan juga searches. So document trace ni adalah kita gunakan untuk kita upload dokumen ataupun model ataupun komponen dan apa-apa yang berkaitan. So searches ni kita akan gunakan untuk kita cari sesuatu file ataupun komponen dan sebagainya. So sebagai contoh dekat searches ni, ini adalah kabinet-kabinet yang pegawai ini boleh akses. So senarai kabinet yang boleh diakses ni tidak setiap pegawai itu ada berbeza bergantung kepada akses yang diberikan. Okay. So yang kita boleh lihat untuk BIM, kita ada dokumen rujukan BIM. So kita akan klik pada dokumen rujukan BIM ni dan kemudian kita boleh cari dokumen yang kita diperlukan. Kemudian kita ada juga pusat BIM template, project BIM, pusat BIM komponen civil 3D, pusat BIM komponen Revit. Kemudian kita ada project BIM. Okay. Ada soalan ke untuk e-com? Okay, kalau tak ada saya sambung dengan NAS. So NAS adalah Network Attached Storage. So dia adalah pusat penyimpanan yang mengandungi maklumat berkaitan BIM. So lebih kurang macam e-com, tapi NAS ni adalah folder based. Di mana dia boleh diakses melalui Google, Internet Explorer dan sebagainya dengan menaip IP address yang berkenaan. So di NAS ni kita ada simpan ataupun kita ada letak di beberapa cawangan. Sebagai kita ada di CKE, CKM, CKUB, cawangan arkitek, menara PJD dan beberapa lagi. So untuk pegawai
di CKE, anda boleh mengakses NAS ni melalui IP address yang tertera pada nota ni. So, bila kita buka Google, pada IP address ni, kita klik alamat IP address ni, kemudian kita akan search. So, kita akan nampak interface hadapan dia JKR BIM CKE. Okey, untuk NAS ni, kelemahan dia adalah dia hanya boleh diakses jika kita berada di premis JKR sahaja. Sekiranya dan kita menggunakan network JKR. So sekiranya kita berada di luar, kita tak boleh nak akses NAS. So sebab tu untuk NAS ni kita hanya masukkan lebih kepada komponen ataupun perkara-perkara yang untuk yang tidak perlu tidak urgent ataupun yang tidak perlu perkongsian antara setiap disiplin. So untuk perkongsian rasmi kita lebih memilih ataupun kita lebih prefer menggunakan e-com sebab e-com kita boleh akses di luar premis JKR. Jika berada di rumah pun kita boleh akses, so lebih mudah. So ini adalah contoh paparan apabila kita dah login NAS. So ini interface yang kita akan nampak. So folder yang kita akan nampak ni pun bergantung kepada akses yang diberikan. Okay, so untuk folder BIM, kita ada 3 iaitu JKR Pembangunan BIM, JKR Project BIM dan JKR Pusat BIM. So di dalam JKR Pusat BIM ni, kita akan ada perisian BIM, dokumen, families, template, penjana nama file dan juga latihan khusus BIM juga dimasukkan di dalam Pusat BIM. So untuk BIM modeler jika berada di premis JKR, so boleh akses NAS untuk dapatkan families dan juga template. Okay. So untuk pengurusan data. So bila kita dah bangunkan komponen ataupun projek, so kita kena tentukan jenis data yang kita sedang bangunkan perlu dimasukkan di dalam folder apa ataupun kategori file yang kita nak simpan kita perlu tentukan. So kita ada 4 iaitu yang pertama kita ada work in progress WIP. So segala model atau family yang sedang dibangunkan yang belum firm lagi kita boleh kategorikan sebagai WIP. Kemudian kita ada shared. So shared ni apabila contoh komponen ataupun model design dia dah firm dan kita bersedia untuk kongsi dengan disiplin lain ataupun bersama keseluruhan pasukan projek. Kemudian kita ada publish. So publish ni apabila kita punya model ataupun kita punya design kita dah laksana design review, kita dah laksana koordinasi, segalanya dah firm, dah clash free. So kita boleh gunakan projek ni sebagai contoh untuk tender. So kita masukkan ke dalam publish. Kemudian untuk archive, ni adalah apabila projek dah siap, dah ditutup, so kita boleh masukkan komponen ataupun kita punya projek di dalam archive. Okey, itu sahaja untuk JKR chapter kedua.